اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam sejahtera diucapkan. Terima kasih pada anda semua kerana sudi hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam. Baik, ada komen-komen yang mengatakan minta saya untuk tunjuk muka. Minta tunjuk muka. Sabar dulu, 3,000 subscriber pun tak sampai lagi. Tengoklah keadaan ni macam mana nanti ke hadapan ya. Lagi satu, bukan apa, saya bukan tak nak buat sebab saya belum ada lagi awalnya kita pula dah saya belum ada lagi studio yang sesuai untuk nak buat rekod dengan audio dia lagi. Nanti takut audio dia jadi macam awal-awal mula saya buat dahulu, di mana suara tak berapa nak jelas, bunyi ribut sangat lah kan. Saya tak nak macam tu. Kepuasan anda tu nanti akan berkurangan, akan mengecewakan saya pula. Terbalik kan, patut kekurangan saya mengecewakan anda. Baiklah, kita tak nak mengoceh lagi. Kita akan teruskan dengan episod yang seterusnya dari Tamar Jalis, siri bercakap dengan Jin. Siri episod yang ke-37 yang bertajuk Terkena Badi Belibis. Matahari terus memancar. Sesekali terdengar suara burung terkukur dan merbuk tingkah meningkah di dahan kayu. Beberapa monyet liar berlompatan dari dahan ke dahan. Lama jugalah kami meniarap. Saya sudah merasa bosan dan lemas. Maklumlah, mencium bau daun dan juga tanah. Mereka sudah hampir ni, kata Datuk. Saya angkat kepala, toleh kiri, toleh kanan. Tak ada siapa pun, tak ada pun batang tubuh manusia yang terlihat. Saya lihat muka Datuk. Dia senyum dan dia bagaikan tahu apa yang bergolak dalam diri saya. Cuba engkau renung ke depan tu, bisik Datuk. Saya pun renung ke depan. Dari celah-celah daun serunai laut itu, saya lihat 3 manusia datang ke arah kami. 2 daripadanya membawa senapang kampung laras 2. Seorang lagi membawa kayu bulat kira-kira 6 kaki panjangnya. Sambil melangkah pula, mereka merenung ke kiri dan kanan, macam mencari sesuatu. Akhirnya, mereka terus duduk atas tanah Datuk itu. Keluar, kata Datuk. Ke mana? Tanya saya. Rapat pada mereka. Membahaya tu, Tok. Engkau ni lah suka sangat nak bantah cakap orang. Ikut saja sudahlah. Datuk mula marah dan menarik saya keluar dari bawah rimbunan daun serunai laut. Datuk suruh saya berdiri sambil meletakkan tapak tangan kanan atas bahagian punggung. Jatuhkan tangan tu dan melangkah perlahan-lahan. Perintah Datuk saya patuhi. Kerana kami melangkah begitu hati-hati dan datang pula dari arah belakang, ketiga-tiga manusia yang duduk tu tak sedar pun kami sudah menghampiri mereka. Datuk pura-pura batuk. Ketiga-tiga manusia itu melompat dan terkejut besar. Salah seorang daripada mereka menghalakkan muncung senapang itu. Kerana awak berniat mahu menembak, melepaskan tembakan tu, kata Datuk. Orang itu tergamam melihat wajah Datuk yang dibasahi peluh. Senapangnya terlepas dari tangan. Datuk terus menyambarnya. Melihat senapang sudah berada di tangan Datuk, kawannya yang seorang lagi jadi cemas. Kejap. Dialog Datuk dia ni saya tak pun nak faham. Kerana awak berniat mahu menembak. Oh, dia tak ada koma ni. Dia mungkin dialog ni macam ni. Dah kerana awak ni berniat nak menembak. Lepaskanlah tembakan tu. Maksud ni macam dicabar balik lah. Lepas tu orang tu terkejut. Okey. Kawannya itu merasakan keselamatan 2 orang kawannya dalam bahaya. Dan tanpa fikir panjang, orang itu menghalakkan hujung senapangnya ke arah Datuk. Lalu menarik pemetik senapang. Senapang itu tidak berbunyi dan mengeluarkan peluru. Walaupun pemetiknya ditarik berkali-kali. Melihat keadaannya ganjil itu, orang itu menjadi cemas dan mukanya pucat. Saya tak ada nak berniat jahat pun pada awak. Kenapa yang mahu menembak kami? Awak bertiga ni dah masuk tanah saya ni, beritahu Datuk pada mereka bertiga. Mereka berpandangan sesama sendiri. Datuk memulangkan senapang di tangannya kepada orang yang berhak.
Saya ni bukan musuh lah. Saya bukan komunis yang mesti awak takutkan. Tambah Datuk lagi. Saya lihat orang yang bertiga itu menarik nafas panjang. Mereka bersalam dengan Datuk minta maaf. Datuk pula minta mereka melepaskan tembakan ke udara kerana menurut Datuk, peluru senapang itu harus dikeluarkan kerana itu adalah merupakan niat dari tuan punya senapang. Kalau tidak dilepaskan, senjata itu akan memakan tuannya sendiri. Berpandukan pada petua Datuk itu, kedua lelaki yang memiliki senapang berlaras dua itu melepaskan juga tembakan. Gema dari tembakan itu menguasai seluruh kawasan di pinggir banjaran Gunung Titiwangsa yang mengakibatkan monyet-monyet liar bertempiaran lari, melompat dari dahan ke dahan. Dedaun getah muda dan tua berguguran. Suasana di kawasan tersebut mula menjadi huru-hara. Bila suasana sudah tenang, Datuk pun mengajak ketiga-tiga orang itu bersila di atas tanah kerana kami ada membawa air kopi dan goreng pisang. Datuk pun mula menjamu mereka. Rasa kemesraan terjalin di antara kami dengan orang bertiga itu. Saya merenung ke arah lelaki yang berbadan tegap, berambut panjang dengan parut besar melintang atas dahinya. Dia kelihatan resah, tidak menentu macam ada sesuatu yang dibimbangkannya. Tetapi dua orang lagi kawannya tidak begitu resah ataupun bimbang. Cuba ceritakan pada saya. Datuk mengajukan pertanyaan pada orang yang berbadan tegap itu. Orang itu kerutkan dahinya lalu memandang kepada dua orang kawannya dan kawannya memberikan isyarat supaya menjawab apa yang disoalkan oleh Datuk. Macam ni, kami mencari kawan kami yang gaib tiba-tiba waktu menembak burung belibis. Lelaki berbadan tegap membuka rahsia. Datuk anggukkan kepala sambil melihat langit yang cerah dan bersih. Di mana? Di kolam dekat kaki gunung waktu senja. Bila yang hilangnya? Kira-kira 2 hari yang lalu. Ni, awak semua ni dari mana pula ni? Kami ni dari Talang, Kuala Kangsar. Jauhnya mencari burung belibis. Ada orang yang bagi tahu kami dekat satu tempat tu burung belibis mandi senja. Datuk menarik nafas panjang. Datuk menikam-nikam tanah dengan ranting getah. Orang bertiga itu melihat saja telatah Datuk. Wajah mereka bertiga itu menjadi pucat. Macam pelik. Wajah orang bertiga itu jadi pucat bila Datuk memberitahu mereka. Sejak lepas Perang Jepun, sudah 7 orang gaib di kaki gunung itu kerana menembak burung belibis. Kehilangannya tidak dapat dikesan oleh sesiapa pun. Masuk kawan awak sekarang ni, dah jadi 8 orang ni. Ujar Datuk sambil menyapu peluh yang berkumpul di pangkal dagu dengan tapak tangan kiri. Orang bertiga itu berpandangan sesama sendiri. Saya melihat ke arah lubang yang baru saya korek itu. Kalau kami tak jumpa, kami nak buat sembahyang gaib ni. Mendadak saja orang berbadan tegak bersuara sambil menggosok laras napangnya. Saya tahu bila Datuk merenung awan berarak, ertinya dia mencari arah mana tiupan angin itu menuju. Datuk tersenyum. Dia sudah menemui apa yang dicarinya. Awak semua berhajat benar nak menemui kawan awak yang hilang tu? Tanya Datuk minta kepastian. Memang berhajat. Kami mahu mencari mayatnya untuk disempurnakan pengebumiannya sebagai orang Islam. Pihak warisnya berharap benar pada kami untuk mencarinya. Jawab orang yang berbadan tegap. Belibis ialah sejenis burung yang bentuk badannya hampir serupa dengan itik biasa, tetapi ukurannya lebih kecil. Biasanya terbang berkawan dan mencari makan di bekas-bekas lombong dan paya yang terpencil. Dagingnya boleh dimakan oleh orang Islam dan rasanya lebih kurang sama macam daging ayam hitam. Datuk terus berpeluk tubuh, rapatkan kedua belah matanya dan mulutnya membacakan sesuatu. Datuk bertafakur lebih kurang 2 minit. Dia buka kembali matanya kembali, merenung wajah orang yang bertiga itu dengan tenang. Sebenarnya, korang ni masuk kawasan orang lain. Kawan yang hilang tu namanya Usman. Ada isteri dan anak. Satu anaknya bekerja sebagai kerani Jabatan Parit dan Tali Air di Kuala Kangsar. Umurnya baru 32 tahun. Demikian Datuk memberi keterangan kepada mereka tentang orang yang hilang itu. Orang bertiga besar mengakui apa yang Datuk katakan itu memang benar. Apa dia ditawan oleh komunis ke? Tanya orang berbadan tegap. Tidak. Ada lagi di kawasan kolam tinggal tu. Masih hidup lagi ke? Susahlah nak cakap. Balas Datuk sambil tersenyum.
Datuk dan orang bertiga mengadakan perundingan dan Datuk pula bersedia memberikan khidmatnya untuk membantu mereka supaya kerja yang akan dilakukan berjalan lancar. Datuk mengajak mereka tinggal di rumah Datuk. Tawaran Datuk itu mereka terima. Datuk pun mengadakan rundingan kilat dengan mereka bertiga. Datuk bersedia memberikan khidmatnya bagi mengatasi masalah yang mereka hadapi. Tawaran dari Datuk yang tidak pernah mereka duga itu amat menggembirakan mereka. Kita akan mencari orang yang gaib itu 2 hari lagi. Kita mulakan pada sebelah petang dan kita mesti berada di tepi kolam tempat belibis turun sebelum waktu senja. Datuk meluahkan rancangan pada orang yang terconggok di hadapannya. Ada beberapa persediaan yang perlu Datuk adakan. Orang bertiga itu perlu dibekalkan dengan beberapa tangkal tertentu bagi menghindarkan diri mereka dari diresapi semangat penunggu kolam. Lebih kurang pukul 1 petang. Kami pun sampai di rumah. Datuk menyuruh orang bertiga itu mandi di sungai. Saya terus memberitahu nenek supaya memasak nasi dan sayur lebih daripada biasa. Ada tetamu baru yang harus dijamu makan sampai kenyang. Bila selesai solat zuhur, kami pun terus makan. Memang enak makan pucuk ubi bersama gulai lemak pucuk labu dan nasi dari padi huma. Lepas makan, saya terus tersandar di dinding rumah. Datuk menyuruh salah seorang dari orang bertiga itu pulang ke tempatnya untuk memberitahu pada orang-orang di tempatnya yang diri mereka berada dalam keadaan selamat. Biarkan saya saja yang pergi. Orang yang berbadan tegap itu menawarkan diri. Tidak ada bantahan dari kawan-kawannya yang lain. Orang itu pun segera berangkat dengan janji dia akan sampai ke rumah Datuk sebelum tengah hari keesokannya. Lepas sembahyang asar, Datuk terus mengajak kenalan barunya itu berborak di bawah pokok manggis. Sedang asyik berborak, 2 orang anak muda datang menemui Datuk. Datuk terkejut dengan kedatangan anak muda yang tidak dikenalinya itu. Rasa terkejutnya itu segera hilang dari hati Datuk bila salah seorang anak muda itu memperkenalkan dirinya sebagai Abdul Rahman Hitam yang datang dari Parit Teraci, Negeri Sembilan. Kami sebenarnya mengelilingi tanah semenanjung dengan berbasikal. Singgah ke sini nak jumpa Muhammad Ramli. Kawan saya sama-sama belajar di Ipoh dulu, kata Abdul Rahman Hitam yang berbadan kurus. Ui, saya mencelah. Zaman ni pun ada juga orang berkeliling semenanjung dengan basikal zaman ni. Tahun lebih-lebih kurang berapa ni? 70-an, 80-an ni kan. Time komunis kan. Hebat. Jalan dulu teruk kot. Okey, bagi kita teruskan. Di Ipoh belajar dekat mana? Soal Datuk. Trade school macam Ramli. Macam mana tahu rumah ni? Ikut alamat yang diberikan oleh Ramli. Ramli tu cucu saya. Dia baru 2 hari pergi segamat. Oh, apa halnya? Kerja. Dia jadi juruteknik rendah JKR kat sana. Abdul Rahman Hitam termenung panjang. Rasa hampa terbayang di wajahnya. Datuk terus menepuk bahu kanan Abdul Rahman 2 kali sambil menjeling ke arah kawannya yang duduk atas bangku panjang bawah pokok manggis. Sabarlah, sabar. Satu hari nanti kau akan berjumpa juga dengannya, ujar Datuk. Dia tu kawan baik saya. Dah lama kami ni tak jumpa, keluh Abdul Rahman sambil menggigit ibu jari kiri. Datuk pun memperkenalkan saya dengan Abdul Rahman Hitam. Datuk memberitahu padanya, saya adalah salah seorang daripada cucunya yang dipelihara sejak berusia sebulan. Dan Abdul Rahman memberitahu saya, dia salah seorang pekerja syarikat lombong besi iaitu EMMCO di Bukit Besi. Ni kita panggil apa ni? MCO lah ya. Di Bukit Besi, Terengganu. Dia dihantar oleh syarikat tersebut belajar ke Trade School Ipoh mengikuti kursus jurutera selama 3 tahun. Di Ipoh, dia berkenalan dan berkawan rapat dengan sepupu saya iaitu Muhammad Ramli. Bila dia tamat belajar, dia terus berhenti dari menjadi pekerja dengan syarikat tersebut. Abdul Rahman mahu meneruskan cita-cita mengelilingi dunia dengan basikal dan mahu menetap di Jerman Barat di samping meneruskan pelajarannya di bidang kejuruteraan. Tidak lama, Abdul Rahman bercakap dengan Datuk dan saya, kira-kira 1 jam sahaja. Kemudian Abdul Rahman Hitam dan kawannya meneruskan perjalanan ke utara. Bila selesai mengelilingi tanah semenanjung, dia akan mengelilingi dunia pula. Tetapi sejak petang itu, cerita tentang diri Abdul Rahman Hitam tidak saya ketahui. Apakah dia berjaya dalam cita-citanya atau dia masih hidup lagi kini? Saya pun tidak tahu. Malah, sepupu saya pun tidak pernah menyebut tentang dirinya.
Baik, siapa-siapa kat sini yang ada sangkut dengan keturunan Abdul Rahman Hitam, boleh komen Baik, kita teruskan. Dia anak muda yang bercita-cita besar. Kata Datuk pada saya sebaik saja Abdul Rahman dan kawannya meninggalkan kawasan rumah. Suasana petang itu cukup damai. Langit cerah dan angin bertiup lemah tetapi... Kenapa dia tulis bertiup lemah tetapi ni? Oh, dia ada koma di situ. Keliruan sedikit. Baik, saya ulang balik. Langit cerah dan angin bertiup lemah tetapi... patutnya tak payah ada koma kan? Ada buah koma. Tetapi mampu menggugurkan daun-daun manggis yang tua. Datuk mengajak dua orang kenalannya itu pergi menjala ikan di sungai untuk dibuat lauk makan malam. Kenalannya itu setuju. Saya dengan nenek pula pergi ke sawah melihat dan memetik buah terung dan mentimun yang ditanam di atas bendang. Di atas batas bendang. Bukan atas bendang, tak pernah orang tanam lagi terung dengan mentimun atas bendang. Di atas batas bendang. Sebelum menjelang waktu maghrib, kami berkumpul kembali di rumah. Pada sebelah malam, membawa ke waktu subuh, Datuk menghabiskan masanya dengan membaca Al-Quran. Pada sebelah paginya, Datuk mengajar kedua kenalannya cara membaling buluh runcing supaya tepat pada sasarannya. Menurut Datuk, perkara itu perlu untuk mereka bila masuk ke dalam hutan kelak. Datuk tidak mahu mereka menggunakan besi jika berhadapan dengan binatang buas. Masa yang ditetapkan pun tiba. Datuk pun sudah mengikat benang hitam bercampur putih pada pergelangan tangan kiri kedua orang kenalannya. Manakala kenalan yang berbadan tegak pula, Datuk gantungkan benang hitam bercampur putih di lehernya. Engkau, aku jadikan harapan, kata Datuk pada lelaki yang berbadan tegap itu. Datuk menyerahkan pada mereka buluh kuning sepanjang 3 kaki, tiap seorang. Datuk melihat matahari di langit. Dia membaca sesuatu dan melangkah 3 tapak ke hadapan lalu memacakkan buluh kuning yang dibawanya ke situ. Datuk pun menyukat bayang buluh itu dengan tapak kaki kanannya. Dia merenung wajah saya dan orang bertiga itu dengan tersenyum. Dah pukul 5 lebih ni. Eloklah kita pergi. Semua barang-barang dah siap? Datuk mengajukan pertanyaan pada lelaki yang berbadan tegap. Dah, jawab lelaki itu. Pesa lagi sekali. Kita ni terpaksa bermalam dalam hutan. Kalau tak kena caranya, kita pula yang tersesat nanti. Aduh, seram juga dengarnya. Biarlah saya periksa. Sudah terkeluar dialek Perak sikit dia. Kamu macam mana? Ikut spontan saya lah ya. Tak jangka ni. Baik, kita teruskan. Lelaki berbadan tegap itu terus memeriksa barang-barang yang akan dibawa sekali lagi. Dia yakin semua barang yang diperlukan oleh Datuk sudah ada. Tetapi Datuk tidak berpuas hati. Dia sendiri memeriksa barang-barang itu bagi kali yang terakhir. Baiklah, saya puas hati, katanya kepada kami. Tanpa banyak bicara, Datuk meninggali pesan pada nenek. Kalau dia tidak pulang dalam masa 3 hari, dia minta nenek memberitahu orang-orang kampung supaya mencarinya. Nenek berjanji akan melaksanakan semua pesan Datuk dan nenek memberikan doa selamat atas keberangkatan rombongan kami pada petang itu. Bila sampai ke gigi hutan, Datuk menyuruh lelaki berbadan tegap dan berambut panjang menjadi kepala jalan. Pada mulanya, lelaki berbadan tegap itu enggan memenuhi permintaan Datuk dengan memberi berbagai-bagai alasan. Jangan takut. Aku tak membiarkan kamu susah. Aku ada bersama kamu. Aku ingat kamu ikut saja cakap aku ni. Kamu kan sudah biasa datang ke sini. Ini lebih memudahkan kita. Cepat juga sampai ke tempat yang dituju. Suara Datuk mula keras. Saya. Usah berdalih lagi. Jalan saja. Kalau aku jadi kepala jalan, lambat sampai nanti. Semua kerja kita tak menjadi. Baiklah. Lelaki berbadan tegap yang berambut panjang itu membawa kami masuk ke kawasan hutan sebelah kanan. Saya mula terasa sukar untuk melangkah. Kaki saya selalu saja tersepak akar-akar kayu. Pokok-pokok besar yang terdapat di situ semuanya dililit oleh akar yang berjuntayan. Sesekali saya melihat ular daun memanjat akar menuju ke dahan pokok yang besar. Nyamuk mula terasa menggigit muka dan telinga, manakala pacat hutan berkeliaran di daun-daun kayu dan cuba memanjat tubuh kami. Bunyi burung-burung hutan yang bersahutan membuat bulu tengkuk saya meremang. Beberapa ekor pelanduk terlompat-lompat di celah-celah perdu pokok besar. Jangan kau aniaya binatang tu, dia pun nak hidup. Pesan Datuk bila dia melihat lelaki berbadan tegap itu mahu melontarkan buluh runcing ke arah binatang tersebut. Lelaki berbadan tegap itu segera meminta maaf pada Datuk.
Matahari bertambah condong. Perjalanan menjadi bertambah sukar. Lelaki berbadan tegap 2-3 kali tersungkur akibat tersepak akar kayu. Jauh lagi ke ni? Tanya Datuk pada lelaki berbadan tegap. Tak jauh lagi ni. Lebih kurang 5 rantai dari sini. Tak apalah. Tak pun macam tu. Balas Datuk sambil meneruskan perjalanan. Tiba-tiba lelaki berbadan tegap itu berhenti melangkah. Mukanya pucat dan undur mendapatkan Datuk. Keadaan jadi kelam kabut sebentar. Seekor harimau duduk mencangkung di hadapan kawasan yang akan kami lalui. Datuk tersenyum dan memaksa lelaki berbadan tegap itu marah. Ternyata lelaki berbadan tegap itu tidak berdaya melangkah. Dia jatuh tersepuk. Kedua orang kawannya bersedia untuk lari, tetapi dihalang oleh Datuk. Perbuatan Datuk itu menimbulkan kemarahan pada mereka dan mereka menghalakan buluh runcing ke arah Datuk. Awak berdua jangan nak buat kuang hajar dengan saya. Datuk mula marah. Saya menggigit bibir dan terus duduk di pangkal pokok besar sambil memerhati dengan teliti ke arah harimau. Saya lihat harimau itu menjelirkan lidahnya dan terus menguap. Awak tu yang nak aniaya kami, jawab salah seorang dari mereka. Lah, aniaya apanya? Saya ni kan nak tolong awak. Harimau ada kat depan. Awak suruh kami jalan juga. Lah, apa salahnya? Awak nak suruh kami mampus. Pekik orang itu lalu merodokkan buluh runcing ke perut Datuk. Buluh runcing itu tidak dapat menembusi perut Datuk. Orang itu jadi serba salah. Bila orang itu mencuba merodok perut Datuk yang kali kedua, harimau yang ada di hadapan melompat dan terus merebahkan orang itu ke bumi. Jangan, pekik Datuk. Harimau itu tidak jadi mencakar muka orang itu dengan kukunya. Datuk menepuk kepala harimau itu 2-3 kali. Saya lihat harimau itu dengan penuh manja menjilat lengan Datuk. Kau tahu aku ke sini ya? Kata Datuk. Harimau itu goyangkan ekornya sambil menggesel-geselkan badannya dengan kaki Datuk. Dahsyat cerita ni. Berkawan dengan harimau. Ini orang kita kadang kucing tengah makan kat kedai makan ni, kucing datang gesel dekat lutut. Melatah, marah. Ni bukan kat negara kita lah. Maafkan saya, negara sebelah. Baik, kita teruskan. Sebenarnya, berbahaya ke aku ikut sini? Tanya Datuk pada harimau. Dan harimau itu bagaikan mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Datuk. Dia mengaum dengan perlahan, lalu memusingkan kepalanya dari arah matahari terbit ke arah matahari jatuh. Kita ikut arah yang ditunjukkannya, kata Datuk pada saya. Datuk menyuruh lelaki yang mau menikamnya dengan bulu runcing itu bangun. Begitu juga dengan lelaki yang berbadan tegap. Kali ini, saya lihat gerak-geri lelaki bertiga itu kian bersopan dan menghormati Datuk. Mereka tidak berani memandang wajah Datuk. Saya tidak tahulah apakah perbuatan itu kerana malu atau kerana mereka takut pada Datuk. Biar aku jadi kepala jalan. Kalau ada di antara kita yang berniat jahat, jangan marahkan saya bila menerima padahnya. Datuk mengingatkan lelaki bertiga. Mereka diam dan tunduk. Untut, kau jaga kami dan bawa kami ikut jalan yang selamat ya, kata Datuk. Harimau yang berada beberapa ela di hadapan Datuk segera menghampiri Datuk dari rusuk sebelah kiri. Harimau itu mencium badan Datuk dan menjilat tangan kiri Datuk sebelum berlari ke hadapan semula. Kami terus mengikuti harimau itu. Sebaik saja sampai ke satu kawasan lapang, harimau itu terus gaib. Datuk berdiri di kawasan lapang itu sambil merenung ke kiri dan ke kanan. Kiri kanan kawasan lapang itu ditumbuhi oleh pokok-pokok buluh. Kita dah sampai ni. Secara mendadak saja lelaki berbadan tegap itu bersuara. Dia terus berdiri dekat Datuk. Tiba-tiba kami terdengar kokokan ayam hutan bertalu-talu. Daun-daun buluh yang tua berguguran meskipun angin tidak bertiup ketika itu. Saya merenung di bahagian kawasan lapang yang ditumbuhi pokok-pokok buluh. Ternyata pokok-pokok buluh itu bersambung dengan kawasan hutan yang tebal hinggalah ke kaki Gunung Titiwangsa. Mana kolamnya? Datuk menyoal lelaki berbadan tegap. Mari kita ke hadapan lagi, jawabnya. Datuk pun mengikutinya. Saya mula terasa sakit pada pergelangan kaki. Badan mula terasa letih tetapi... Sekejap ya, saya ulang balik. Datuk pun mengikutinya. Saya mula terasa sakit pada pergelangan kaki. Badan mula terasa letih tetapi saya paksakan juga melangkah menuju ke tempat yang dicari. Di sini, jerit lelaki berbadan tegap.
Dan saya melihat sebuah kolam terbentang di hadapan mata dengan airnya yang cukup jernih. Di permukaan kolam terdapat pokok teratai dan kiambang yang terapung-apung. Anak-anak ikan yang melompat mencipta alun kecil yang mengempas pada batang teratai. Suasana terasa nyaman dan sunyi sekali. Datuk segera memerintahkan kami mencari tempat yang sesuai untuk menjadikan tempat duduk. Datuk dan lelaki berbadan tegap itu terus mengelilingi kolam tersebut. Sesekali, saya terdengar suara harimau mengaum yang memberikan keyakinan pada saya bahawa kami berada dalam keadaan yang selamat. Saya lihat langit yang terbentang. Awan berselisih bersama pancaran matahari yang membekalkan keadaan yang samar-samar di sekitar kawasan kolam. "Sekarang ni dah pukul berapa?" tanya saya pada salah seorang kenalan Datuk yang duduk dekat dengan saya. Orang itu segera melihat jam tangannya. "Lagi 5 minit pukul 6.30 ni," katanya. "Kalau di luar keadaan tak macam ni." "Tentulah, kita sekarang berada di tengah hutan. Pokok-pokok besar ni melindungi sinar matahari." "Betul lah cakap awak tu," tingkah saya. Kami berbalas senyum. Kawannya yang seorang lagi membakar ranting-ranting kayu untuk dibuat unggun. Asap yang datang dari unggun itu menghalau nyamuk dari menggigit kami. Datuk dan lelaki tegap itu masih lagi mengelilingi kolam. Saya terus duduk mencangkung macam Cina kalah judi. Cina kalah judi ya. Teringat ada buku komik apa lama dulu. Cina kalah judi pakai kotak. Aduh. Saya masih memikirkan bagaimanakah rupa dan bentuk burung belibis itu. Betul, saya pun masih juga terfikir. Nanti saya Google ya. Kita teruskan. Tanpa saya sedari, Datuk dan lelaki berbadan tegap itu sudah berdiri di belakang saya. Datuk merenung ke tengah kolam macam mencari sesuatu. Semua orang yang berada di situ diam tidak berkata melihat keadaan Datuk. "Di mana hilangnya?" tanya Datuk pada lelaki berbadan tegap. Di situ." Lelaki berbadan tegap itu menunjuk ke arah sebuah busuk jantan yang tidak jauh letaknya dari perdu buluh. Datuk anggukkan kepala. Datuk menggeliat dan menguap panjang, kemudian terus duduk dekat perdu buluh. Datuk termenung panjang di situ. Suasana yang tenang dan damai itu dipecahkan oleh bunyi suara azan. Kami berpandangan sesama sendiri. Kami tidak tahu dari arah mana suara azan itu datang. Bila suara azan itu gaib, Datuk segera bangun menuju ke bibir kolam. Datuk benamkan tangan kirinya ke dalam air kolam itu kira-kira 2-3 minit. Datuk buat tidak kisah tentang suara azan yang didengarinya itu. "Kalau siapa nak mandi, boleh mandi. Tapi jangan pergi jauh," ujar Datuk pada kami. Dia terus memacatkan buluh kuning yang dibawanya ke dalam kolam. Datuk terus basuh muka sambil mulutnya bergerak-gerak macam membacakan sesuatu. Keadaan di sekitar kawasan kolam bertukar dari samar-samar menjadi gelap. Bunyi burung-burung hutan mula kedengaran tingkah meningkah antara satu sama lain. Datuk terus memandang ke arah saya dan kawan-kawannya. "Siapa yang mahu mandi, silalah turun," suara Datuk lembut. Tidak ada seorang pun yang mahu memberi jawapan atas pertanyaan Datuk itu. Masing-masing membatu, ya Allah. Bukan membantu, membatu. Masing-masing membatu dengan wajah yang cemas. Datuk pun beredar dari bibir kolam, berdiri dekat unggun api. "Kalau mau mandi, jangan lepas dari kawasan buluh yang aku pacakkan tu," tambah Datuk sambil membuka baju. Saya tak nak mandilah." Tiba-tiba lelaki berbadan tegap itu bersuara. Dan 2 orang lagi rakannya juga memberikan jawapan yang sama. Datuk tersenyum sambil membuka seluar dan membelitkan kain basahan ke pinggangnya. Datuk terus terjun ke dalam kolam. Setelah selesai mandi dan menyarungkan kain dan baju ke tubuhnya, Datuk terus mengambil wuduk. Bila melihat Datuk berbuat demikian, kami terus mengambil wuduk sama. Kami pun solat maghrib dan Datuk menjadi imamnya. Tidak ada sesuatu pun yang mengacau kami ketika itu. Bila selesai memberi salam, saya lihat ada harimau duduk tertungguk berhampiran dengan perdu buluh. Bila Datuk selesai membacakan doa, harimau tersebut terus gaib. Datuk tukar pakaian. Dia menyarungkan seluar dan baju hitamnya ke tubuh. Datuk lilit kepalanya dengan kain merah dan mendongakkan kepalanya ke langit, melihat langit dan awan kira-kira 2-3 saat. "Kau yakin tempat ini belibis turun?" soal Datuk pada lelaki berbadan tegap. Lelaki itu anggukkan kepalanya. Datuk kerutkan kening. Dia terasa sudah cukup lama menanti. Sedangkan belibis tidak juga turun bermain dalam kolam. Datuk terus berpeluk tubuh sebentar.
Sepasang matanya tertumpu kepada air kolam yang tenang itu. Baiklah, mari kita mulakan sekarang. Jangan ada di antara kamu menegur apa yang aku buat dia. Datuk mengeluarkan perintah dan dia terus duduk bersila. Kami pun segera mencari tempat duduk yang sesuai. Datuk terus menekan bumi dengan ibu jari kiri. 3 kali berturut-turut dia melakukan perkara itu. Kemudian, Datuk pun meletakkan kedua lengannya atas kepala lutut kiri dan kanan. Mulutnya membacakan sesuatu dan kedua belah matanya dirapatkan. Datuk menumpukan seluruh panca inderanya ke alam gaib. Anehnya, saya lihat Datuk berkali-kali menggelengkan kepalanya dan berusaha dengan sedaya upayanya menyatukan seluruh perasaannya dengan alam gaib. Wajah Datuk terus berpeluh. Suara burung hantu mula kedengaran. Pokok-pokok buluh bergoyang dengan sendirinya macam dilanda ribut besar. Bermacam jenis suara mula kedengaran. Ada suara orang bertempik. Ada suara orang yang membacakan syair bersama dengan paluan gendang. Bila suara itu hilang, seekor ular sawa sebesar batang kelapa merayap di hadapan kami. Ular sawa itu menuju ke arah Datuk, lalu membuka mulutnya di belakang Datuk. Badan Datuk bagaikan berada dalam rahang ular itu, manakala bahagian badan ular itu pula melingkari kawasan Datuk duduk. Tetapi Datuk tidak menghiraukan semuanya. Kenalan Datuk yang bertiga tidak dapat berkata apa-apa. Wajah mereka memang pucat. Beberapa saat kemudian, ular itu pun gaib. Air dalam kolam pula berkocak. Kemudian berhenti. Suasana pula kembali aman. Tidak ada sebarang keganjilan berlaku. Semuanya seperti keadaan yang biasa. Datuk berhenti dari tugasnya. Datuk nampak resah sekali. Wajahnya yang dimandi peluh nampak merah. Saya terus menyuruh lelaki berbadan tegap itu menyalakan lampu gasolin. Tergesa-gesa dia membuka bungkusan yang dibawanya. Dia keluarkan lampu gasolin dan minyak tanah lalu memasangnya. Cahaya gasolin menerangi seluruh kawasan tanah lapang. Datuk menggaru-garu pangkal kening kirinya berkali-kali. Sesekali dia merenung ke arah busuk jantan. Susah ni. Susah. Dia sudah tidak bernyawa lagi. Keluh Datuk. Terima kasih kerana mendengar dari mula sampai habis. Panjang juga cerita kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod yang seterusnya, iaitu episod yang ke-38, Suara Azan di Dalam Kolam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.